الحمد لله الذي خلق الإنسان بكمال النعمة، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على النعم التي أنزلها على هذه الأمة، منها وجود الحكومة القوية في بلدتنا ماليزيا المحبوبة، وأيدها بنظام الملكية الدستورية والبرلمانية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجينا بها من أهوال يوم القيامة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شافع الأمة وخير البرية. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين يعملون الصالحات ويجتنبوا المنهيات. أما بعد، فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله تعالى وتمسكوا بما شرع الله لكم من الدين القويم. فقد قال عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah kepada Allah dan taatilah kepada Rasul. Begitu juga taatilah kepada ulul amri daripada kalangan kamu. Jika sekiranya kamu bertentangan pendapat mengenai sesuatu persoalan, maka rujukkanlah kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasulnya, yakni As-Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, tindakan yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok kesudahannya. Surah An-Nisa ayat yang ke-59. Ikhwanil muslimin sidang Jumaat yang berbahagia, tajuk khutbah pada kali ini adalah ulang tahun Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan. Mengambil kesempatan di hari yang mulia ini, saya berpesan terlebih dahulu kepada diri saya sendiri, seterusnya kepada tuan-tuan para jemaah sekalian. Marilah kita meningkatkan takwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya serta pada masa yang sama menjauhi semua larangannya. Kita laksanakan perintah-perintah Allah sama ada wajib maupun sunat, manakala kita tinggalkan semua larangan Allah sama ada haram maupun yang makruh. Yang demikian mencerminkan kesempurnaan iman kita sendiri. Ikhwanil muslimin, bersempena ulang tahun keputeraan Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad ke-5 kali yang ke-51 pada tahun 2020 ini, sebagai rakyat negeri Kelantan Darul Naim, marilah sama-sama kita memohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala, semoga Kebawah-Duli Tuanku Sultan sentiasa berada dalam riayah, inayah, taufik dan hidayah Allah, dikurniakan kesihatan, keafiatan serta kesejahteraan. Kita juga memohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala agar negeri Kelantan Darul Naim dan negara Malaysia umumnya yang kita cintai ini dikurniakan keamanan, kemajuan, kestabilan politik, ketenteraman, kesihatan sebaik-baiknya, ekonomi yang lebih kukuh, kepatuhan ajaran agama semakin mantap, rakyat hidup dalam keadaan harmoni, bersatu padu penuh kebahagiaan. Manakala para pemimpin dapat menunjukkan contoh teladan yang baik, sentiasa tunduk, patuh dan taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam usaha memaju dan membangunkan negeri Kelantan ini, dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber rujukan utama di dalam agenda pentadbiran negeri. Ikhwanil muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada penghujung Disember tahun 2019, dunia dikejutkan dengan musibah penularan virus COVID-19. Negara kita Malaysia dan negeri Kelantan tidak terkecuali daripada mengalami musibah tersebut. Kita bersyukur kerana pihak kerajaan
cepat mengambil langkah serta mengenakan perintah kawalan pergerakan yakni PKP dan tindakan pantas Kementerian Kesihatan Malaysia dalam membendung wabak yang mengancam nyawa dan kesihatan manusia di seluruh dunia. Langkah-langkah yang diambil oleh pihak kerajaan dan Kementerian Kesihatan Malaysia khususnya perlu diberi sokongan penuh. Sebarang bentuk nasihat dan peraturan daripada pihak berkuasa hendaklah kita semua patuhi. Kita perlu menjadi ejen bagi mengatasi wabak yang sudah berlarutan sekian lama. Marilah kita sama-sama berdoa kehadrat Allah Subhanahu wa taala agar kabus wabak COVID-19 ini akan berlalu pergi dan diganti dengan sinar kesihatan yang terbaik untuk kita semua. Ikhwanul muslimin sidang Jumaat yang berbahagia. Pemerintahan peraja telah lama wujud dalam sistem sosial di negara kita ini. Sejak berabad-abad dahulu lagi, peraja mempunyai kuasa mutlak sebelum kedatangan penjajah Inggeris. Apabila negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, pemerintahan peraja diteruskan dengan beberapa pindaan bersesuaian dengan konsep demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Dalam sistem pemerintahan raja berperlembagaan, raja diletakkan pada kedudukan yang paling tinggi. Institusi pemerintahan raja bukan sekadar hiasan, bukan sekadar adat istiadat, bukan sekadar simbol, tetapi peranan yang dimainkan telah terbukti keberkesanannya. Ia menjadi sumber rujukan ketika rakyat dan negara berhadapan dengan sesuatu krisis atau kegawatan. Ia menjaga penguasa pengimbang. Pemerintahan peraja adalah menjadi rujukan utama untuk menjadi kuasa penimbang antara perundangan, pentadbiran dan kehakiman. Pemerintahan peraja berperanan untuk mengekalkan kestabilan politik, sumber keadilan, teras perpaduan dan payung penyatuan bangsa dan umat. Ikhwanul muslimin, menyentuh tentang perpaduan dan penyatuan bangsa Melayu, khususnya umat Islam di negara kita, ia hanya akan menjadi sekadar pemanis mulut, halua telinga untuk sedap didengar sahaja. Andai kata bangsa Melayu, umat Islam melalui amalan sistem demokrasi itu menjadikan ia sebagai permit lesen besar untuk bermusuh-musuhan dan berperang sesama sendiri, hingga terdamat dan sanggup memusnahkan, membakar hangus, menjadi arang dan debu nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai kasih sayang, nilai akhlak, nilai kemanusiaan, malah nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Malah sanggup gadai dan ditukar dengan perasaan kebencian dan permusuhan berasaskan agenda demokrasi. Sebenarnya perasaan kebencian yang ditanam, gendang perang permusuhan yang dipadu berterusan tanpa henti-henti, tanpa penghujung, tanpa noktah, itulah natijah yang mengundang perpecahan demi perpecahan, yang menghilangkan kekuatan, kewibawaan bangsa dan ummah, yang pada akhirnya memberi keuntungan, kemenangan dan penguasaan kepada pihak-pihak yang anti-Islam yang berada di luar sana. Ingatlah kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa atii'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Surah Al-Anfal ayat yang ke-46. Artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasulullah, dan janganlah kamu berselisih, bertikaian yang menyebabkan kamu gagal, hilang kewibawaan dan kekuatan, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ingatlah juga perjuangan kita bersama sebenarnya adalah untuk hirasatul din, yakni menjaga agama, dan siasatul daulah, siasatul dunia, untuk mengangkat kedaulatan bangsa dan memperkasakan umat. Antara itu, marilah kita bersikap matang dan dewasa agar kita dapat melakukan perubahan. Kita ubah daripada sikap permusuhan, kebencian sesama sendiri, kepada mendukung prinsip-prinsip ukhuwah, persaudaraan dan kasih sayang sesama Islam. Kita ubah daripada sikap biadab kepada sikap berakhlak. Marilah kita meletakkan kepentingan agama, kepentingan Islam dan umat Islam, masa depan bangsa yang cemerlang dan gemilang, mengatasi kepentingan peribadi, puak-puak dan parti dan kelompok sendiri. Ingatlah kepada masa depan anak-anak kita, masa depan generasi muda. Jangan sampai kita menang sorak kampung tergadai.
Marilah kita menumpahkan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada kehadapan ke bawah duri yang maha mulia Tuanku Sultan yang di-Pertuan Negeri Kelantan Darul Naim. Ikhwanul muslimin, akhirnya mimbar khutbah sekali lagi ingin berpesan tentang keperluan kita berwaspada dan berikhtiar untuk mengelak daripada terkena jangkitan wabak COVID-19 yang sedang menular ketika ini. Patuhilah segala arahan dan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Marilah kita berdoa dan melakukan solat hajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua terselamat daripada wabak yang berbahaya ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.